pada muka surat 89, iaitu dalil yang ketiga, di bawah tajuk ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka telah menjadikan orang-orang alim dari kalangan Yahudi dan rahib-rahibnya dari kalangan Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih yaitu putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah, menyembah ilah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Maha suci Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Baik, cuba tengok dalam syarah itu. Ayat di atas telah ditafsirkan. Ayat di atas, iaitu ayat 31 daripada surah At-Taubah ini, telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim. Jadi bila Nabi baca ayat ni, maka Nabi memberi penjelasan kepada Adi bin Hatim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Adi bin Hatim, di mana Adi bin Hatim menyebutkan bahawa aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di leherku ada salib yang diperbuat daripada emas. Yang mana pada waktu ini, ketika Adi bin Hatim bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu ini dia belum Islam lagi. Dia masih lagi menganut agama Nasrani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Adi, itrah anka hadzal wathan." Nabi kata, "Ya Adi, itrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, buanglah berhala ini. Buanglah berhala ini daripada engkau. Jadi Nabi suruh Adi buang ataupun campakkan salib yang tergantung di lehernya. Kata Adi lagi, dan aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam membaca sepotong ayat dalam surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Bara'ah dengan Taubah ni sama saja, dia merujuk pada satu surah. Bara'ah dengan Taubah ni dua nama yang berbeza, tapi dia merujuk pada satu surah. Jadi kata Adi, aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dalam surah Bara'ah ataupun surah Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, sampai kepada akhirlah, sampai kepada amma yushrikun. Jadi Nabi baca ayat itu. Selepas itu Nabi sebut kepada dia, bila Nabi baca, mula-mula Nabi suruh dia buang salib yang tergantung di leher itu. Kemudian Nabi baca surah Taubah ayat 31 ni. Kemudian Nabi buat huraian kepada Adi, mana Nabi cuba untuk memberi satu kefahaman berkenaan dengan ayat ini kepada Adi bin Hatim, di mana Nabi menyebutkan, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh wa idza harramu alaihim syai'a harramuh wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu. Ketahuilah wahai Adi, itu maksudnya, sesungguhnya mereka, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka ini tidak sembah orang alim dan ahli-ahli ibadat di kalangan mereka. Mereka tidak sembah. Cuma sikap mereka, apabila orang-orang alim atau ahli ibadat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mereka mengharamkan sesuatu
yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, maka mereka ikut mengharamkannya. Itulah makna sembah. Jadi maknanya dalam ayat ini, ayat 31 ni, yang dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi maksud ayat ini, mana golongan Yahudi, golongan Nasrani, mereka menjadikan menjadikan orang-orang alim ataupun kita kata agama mereka tu sebagai Tuhan, bukan dalam bentuk dia sembah seperti mana orang kafir Quraisy sembah pada berhala tu. Tidak begitu. Seperti mana kita tengok setengah-setengah agama tu sujud kepada berhala itu. Bukan itu sahaja makna sembah. Maknanya di sini Nabi nak memperluaskan makna sembah itu. Termasuk dalam sembah juga berdasar kepada apa yang Nabi sebut kepada Adi bin Hatim ini, ialah mereka patuh, mereka ikut, mereka taat kepada ahli agama, walaupun ahli agama tu jelas-jelas menyanggahi hukum Allah. Itu maksudnya. Itu poin yang paling besar. Bila agamawan mereka jelas-jelas secara terang, secara nyata telah membuat satu, kita kata, ajaran agama. Misalnya di sini dia sebut dia menghalalkan sesuatu yang Allah haram, patuh juga. Dia mengharamkan apa yang Allah halal, dia patuh juga. Mana dia ikut setiap apa yang disebut, yang diarahkan oleh ahli-ahli agama mereka, walaupun perkara itu nyata bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Itu maksudnya. Baik, cuba tengok dalam kesimpulan di bawah tu. Kalau kita tengok, sebab tu ni, tapi sebagai ulangan lah, ni kalau kita nak bandingkan ni, kalau orang kafir Quraisy dulu, dia dalam bentuk doa, dia pergi ke berhala tu, dia doa, dia bukan sembah berhala tu, cuma dia sebut nama-nama orang-orang soleh yang dikaitkan dengan nama-nama berhala tu, Ad, Suak dan sebagainya. Dia bukan sembah, sebab itu batu, cuma dia pergi persembahkan hajat dia. Seolah-olah dua lah, saya sebut sebelum ni, kita bincang acak kali dah sebut, sama ada mereka pergi secara direct terus minta kepada berhala tu, yang mana berhala tu lambang kepada orang soleh di zaman Bani Israel dulu. Minta direct, tidak bertawassul tu, tidak bertawassul, tapi minta direct. Ada juga setengah-setengah tu yang bertawassul, menggunakan, bermodalkan nama-nama orang soleh ni untuk mempengaruhi Allah supaya Allah menerima doa dan hajat mereka. Itu sebenarnya termasuk dalam ittakhadhu juga tu. Ittakhadhu arbaban min dunillah, menjadikan sebagai Tuhan selain pada Allah juga. Baik, cuba tengok faedah tu ataupun kesimpulan daripada nas yang ke-31 daripada surah At-Taubah ini. Yang pertama, termasuk dalam makna tauhid dan kalimah syahadah la ilaha illallah, iaitu taat kepada Allah dalam kes yang melibatkan menghalalkan sesuatu dan juga mengharamkan sesuatu. Itu termasuk dalam syahadah la ilaha illallah. Mana bukti kita syahadah la ilaha illallah? Kita hanya terima perkara ini sebagai halal bila Allah halalkan, dan kita terima sesuatu itu haram bila Allah haramkan. Itu termasuk dalam tahqiq syahadah la ilaha illallah. Yang kedua, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bab maksiat kepada Allah. Jadi kita nak taat kepada manusia ni, dia taat muqayyad, dia panggil taat muqayyad. Taat yang mana taat berkait lah. Taat tu selagi mana dia tu tidak bercanggah dengan hukum hakam agama, baru boleh taat. Itu garis panduan lah tu. Jadi kita nak ikut dia ni betul ke tidak dia ni. Jadi maknanya kita sebagai orang Islam ni tidak dapat tidak lah, kalau kita baca kesimpulan, kena ada ilmu, mengikut sunnahnya bagaimana. Kena tahu. Daripada situlah kita boleh buat penolakan, kita boleh terima, kita boleh mengelakkan diri, kita boleh kata sesat, kita boleh kata tak betul dia. Sebab apa? Apa ukuran kita? Apa ukuran kita? Kita nak kata satu-satu ajaran itu tak betul. Apa panduan yang kita guna, ataupun kita kata penanda aras lah, untuk kita menentukan satu-satu ajaran itu, tak kira lah apa saja, betul ataupun tidak betul. Ukuran kita Quran dengan hadis itu jelas.
Bila sebut Quran dengan hadis, termasuklah amalan-amalan sahabat, itu termasuk semuanya. Jadi maknanya apa? Maknanya kita jangan tengok orang tu, tapi kena tengok amalan dia tu macam mana. Jangan tengok status seseorang tu, tapi kena tengok amalan dia tu macam mana. Ada hujah ke tidak, betul ke tidak. Begitu. Saya sentiasa sebutlah sesuatu ni kita bincang tentang akidah ni, kita bukan tentang bab fadilat ni, tidak. Yang kita bincang ni berkait dengan akidah, usul akidah. Ni kita bukan bincang furuk akidah ni, kita bincang ni usul akidah. Yang mana manusia ni kalau silap langkah dia boleh jadi sesat tu makna kafir, rosak akidah, tercabut tauhid, ternafi tauhid. Itu hak kita bincang ni. Jadi dalam skop perbincangan kita ni, kalau ada ulama memperingatkan jangan buat benda-benda hak berkait dengan usul ni, maknanya perkara tu bahaya lah tu. Maknanya perkara tu bahaya. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati, ya. Jadi hak ni lah sebenarnya kalau kita nak pakai kaedah keluar daripada khilaf itu lebih aula. Sini sesuai, sangat sesuai. Mana kita keluar daripada khilaf. Ni saya terima, ni saya sebut ni, katakanlah kita terima, walaupun saya tak terima. Katakanlah kita terima bahawa tawassul dengan orang kubur ni, kata masih ada ruang, boleh lagi lah. Walaupun saya terima tak boleh. Katakanlah pergi ke kubur yang dikatakan orang soleh, maka dia bertawassul. Bahkan masa-masa dia berdoa, dia sebut nama wali tu. Walaupun saya anggap kalau tu tidak boleh, seperti mana ramai ulama yang kata tidak boleh. Baik, kalau kita andaikan, kita ambil sekejap, nak ra'i, kita kata boleh. Tapi ramai ulama kata tidak boleh. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada syirik, dia boleh merosakkan. Jadi dalam kih ni, hak mana hak lebih aula? Mana lebih aula? Kita tinggal ataupun kita terima? Sebab apa? Sebab khilaf ni berkait dengan rosak akidah. Berkait lah. Mana lebih aula? Yang ulama kata bila berlaku khilaf di kalangan ulama, kita kena keluar daripada khilaf. Bila nak keluar daripada khilaf, sebab hak khilafnya jadi syirik ke tidak? Ni kalau kita terima lah tu. Hak ni kata dak lagi. Faham? Itu bahasa dak lagi. Tidak syirik lagi. Hak ni kata syirik dah. Hak mana lebih aula? Untuk kita nak selamat diri kita kena pakai hak kata syirik tu. Sebab apa? Kalau kita pakai hak tu, untuk bertawassul, banyak lagi tawassul yang muttafaq alaih, yang ulama terima. Itu maksud saya. Tu. Sebab apa? Sebab kita nak selamat diri kita. Sebab kita ni peluang hidup di dunia saja yang kita ada. Ni saja peluang yang kita ada. Kalau rosak kehidupan ni, dia tak ada peluang kedua dah. Dia tidak ada peluang kedua dah, hadirat. Mana kalau kita tersilap langkah, melakukan perkara syirik, mati dalam keadaan bawa perkara syirik, memang neraka jawab, terai hal tu. Kecuali Allah nak selamatkan seseorang tu, hal tu kita tak tahu. Tetapi kalau kita tengok dalam Quran, Allah tak akan selamat orang syirik ni. Allah tak akan ampun pun seseorang yang mati dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah. Tapi kalau dosa lain sebesar mana pun, kalau tidak syirik, ada ruang kita masih boleh beristighfar kepada orang itu, boleh minta ampun untuk orang itu. Jadi kena berhati-hati. Sebab perkara ni bukan masalah peribadi ni, masalah usul agama. Baik, yang ketiga, sesiapa yang mentaati makhluk dalam skop, dalam bab, dari sudut menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, bererti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah. Sebab apa? Sebabnya autoriti, kita kata, untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu Allah saja. Jadi hak Nabi sebut tu sebenarnya daripada Allah. Kenapa bila Nabi sebut kita kena terima? Sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab Nabi ni bila dia bercakap, dan semua tindak tanduk yang lahir daripada Nabi, semua tu daripada Allah. Sebab dia mursalin, orang salah seorang yang diutuskan. Kalau kita panggil rasul tu lah. Tapi kalau orang lain, katalah dia menghalalkan sesuatu, dia mengharamkan sesuatu, sedangkan perkara tu tidak ada dalam nas Quran dan hadis. Lepas tu penghalalan dia, pengharaman dia tu atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar mimpi? Tak boleh. Tidak boleh. Atas dasar apa? Tu. Tak ada sebab. Kalau Nabi atas dasar wahyu, kalau orang lain, sebab tu tak boleh tu. Kalau buat juga, dia telah mengambil hak Allah, dia telah merampas hak Allah.
Dan kalau orang tu terima perkara tu, seolah-olah dia mensyirikkan Allah. Hak tu bahaya tu. Itulah bahaya tu. Kena berhati-hatilah. Lah ni ada semua masuk mari masuk pula. No. Ajar-ajar semua dikaitkan dengan orang tertentu. Ni wasiat daripada orang ni, wasiat daripada. Tapi dalam bentuk ni lah, dalam bentuk kita kata ibadat. Baca hak ni 100 kali. Cuba fikir dia. Tu kadang-kadang gerai juga kita tu. Kalau kat pulas lengok dah. No. Kita pun jadi gerai hati-hati lah. Apa jadi lagu orang kita pun teh. No. Buat gini 100 kali, 70 kali. Kalau hak Nabi kita boleh terima, orang lain mana ada hak, tak ada hak tu, dia nak tahu macam mana. Hak dia buat tu betul seperti kehendak Allah SWT, macam mana kita nak pasti? Kalau Nabi tak apalah, moga sudah disahkan dia ni wakil Allah. Patut kalau hamba kata lah, hamba kata, dan dia boleh kata, hamba boleh kata juga. Misalnya hamba kata, okey, kita baca inna a'tainakal kautsar. Tak usah baca banyak lah, baca 77 kali saja. Kalau baca ni tak akan miskin. No. Mau ni pernah baca anak Awi. Kalau ada orang terima tu gong pakai kata belakang lah dia panggil. Sebab inna a'taina bukan turun pada saya, turun pada Nabi. Turun pada Nabi sallallahu. Nabi pun tak sebut gitu. Kalau ada dalam hadis Nabi sebut, kita terima lah. Ni siapa ayat ni untuk sakit lutut. No. Patut kalau baca kau sakit lah ke mana? Tak siap. Pergi jumpa doktor obat siap. Tak ada apa. Obat tu lebih hebat pada surah ayat ni pula, Kau fitnah tu. Fitnah atas nama agama tu. Tu sebab tu kita jangan mana-mana dah. Dalam bab agama dia nak kecek sepatah pun dia kena ada nas. Kalau tak ada nas tak boleh. Sebab tu ulama kita dulu kalau orang tanya, kalau dia tak pasti dia kata saya tak pasti, saya tak tahu. Apa yang saya tahu begini, hak ni saya tak tahu. Baik, antara sesuatu yang kita tahu dengan yang kita tidak tahu, mana yang lebih banyak? Lebih banyak yang kita tahu. Hak tahu dah betul. Buat tu. Perkara yang tak pasti ni dia tidak banyak. Jadi hak hadad dah, hak telah siap, hak jelas, hak sahih. Banyak tu. Sebab tu almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan dia buat contoh mudah faham. Dia kata tabiat manusia ni kata. Kalau satu pokok naka telah kita kata. Pokok naka. Muat naka kan dia buah lebat. 50 butir sepohong tu biasa tu. Saya kita baru. Hidup kelihat tu. Hak 49 butir lagi tu. Dia tak tengok. Padahal tu boleh nampak dengan jelas. Tapi dia duduk lihat tu, gapo dia, apa yang baru tu. Biasa manusia gitu. Beribu amalan Nabi. Mau buat semua dah kah? Tak buat lagi. Dia nampak tu. Hak mari naik kapal terbang tu. Dia nampak tu. Tu masalah orang kita tu dah. Ni sebab tu lah kita ni dah. Yalah. Kena baca kitab Talbisu Iblis tu lah mudahnya. Baca kita bagaimana syaitan iblis memerangkap kita. Dia perangkap dia untuk orang yang alim, untuk orang berilmu, untuk kaki masjid ni dia ada perangkap. Dia tak serupa dengan perangkap orang yang tak bangun masjid tu. Syaitan ni perangkap dia tak sama. Orang yang jenis semaya kuat dia ada perangkap lain. Orang yang jenis semaya jari-jari ni tu perangkap gitu-gitu jelah. Tapi jenis orang yang kuat ibadat dia ada perangkap lain. Tu. Orang yang kuat beramal ni dia suruh beramal juga, cuma dia kata ambil hak ni molek juga ni keluarga Rasulullah ni. Hak ni. Ni. Yang mananya dia ni rapat sungguh walaupun dia beribu tahun lebih dengan Nabi pun dia ada simpan banyak dan dia ni pernah minum peluh Nabi. Dia kata gitu. Jadi orang pun terima. Orang pun terima. Gitulah. Agama Islam dia tidak begitu. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab ni kan, dalam pengajian akidah ni, ni sebenarnya betul-betul seperti yang Nabi ajar sahabat ni. Nabi ajar sahabat yang mana sahabat jadi kukuh ilmu akidah ni. Tak ada benda pelik-pelik. Menggunakan istilah-istilah yang ganjil-ganjil sehingga nak faham istilah tu pokok ni, cabut buluh ni. Tak ada. Biasa ni. Yang keempat, ulama itu tidak terjaga daripada kesalahan.
Sebab kalau kita bergantung dengan ulama, ulama boleh tersalah. Tak berapa orang kita nak bergantung dengan ulama. Mungkin semua tu boleh tersalah. Yang ni tidak maksum. Yang kelima, bahayanya ulama yang sesat. Ulama bila dia sesat, dia salah, dia mengajar salah, dia telah memberi satu kenyataan yang salah, sangat bahaya. Sebab apa? Kesan dia kepada masyarakat. Sebab tu dia menanggung dosa lebih besar pada orang lain kalau kesilapan itu daripada dia. Sebab orang percaya ke dia. Orang kapur ni ada kata-kata ulama sepuh hadis dah, sepuh hadis sahih dah. Kata gapo. Kira ni ustaz ni dia ambil kayu, dia jual kayu tu, orang beli 600. Dia buat cicing kayu tu, dia buat cicing. Dia royak gini buat ustaz. Orang percaya. Royak gapo. Tapi saya tidak kata ni, saya pernah dengar dia kata orang agama kalau dia jual tai kambing pun laku. Bila orang percaya ke dia. Sebab tu kita kalau kita ni jadi ustaz, jadi ulama, kira-kira mengajar agama, kena berhati-hati. Silap-silap air bulan, pekerjaan kita jadi penyebab kita masuk neraka. Kena berhati-hati. Sebut hak jelas daripada Nabi sudah cukup dah. Tak perlu dah ambil hak lebih-lebih. Hak tu pun tak habis nak amal. Dan ajaran Islam ni tak ada pelik-pelik benar. Cuba bacalah Bukhari tu. Selepas Quran Bukhari, cuba baca habis 7,000 lebih hadis tu. Ada ke pelik-pelik? Tak ada. Biasa ya. Yang kelima, yang keenam, penjelasan terhadap penyimpangan, penyelewengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari agama yang lurus. Padahal kita tahu agama Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa sama dah segi akidah. Dia tidak ada beza. Dalam pengajian kalau kita belajar tentang Islam ni, tentang akidah Islam ni, dia daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, dia sama je bab usul akidah ni. Semua laisa kamitsli syai'. Allah ni dia tidak sama dengan makhluk dia. Asas dia, asas tauhid tu. Cuma bezanya dari sudut syariat. Kalau kita belajar tentang wahyu lah, setiap Nabi ni ada wahyu. Baik, agak-agak lah kalau saya tanya, ni bagi yang setengah-setengah tak pernah dengar, agak-agak wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam dalam bentuk apa? Maklumat tentang apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada Nuh alaihi salam tu, maklumat tentang apa? Tu. Akidah tu sama. Tapi hak lain selain pada akidah. Kalau kita baca dalam syarah Bukhari, misalnya contoh pada Nabi Nuh, pada Nabi Ades, dia anak Nabi Ades dia. Cuba tengok bila berlaku kematian Qabil dengan Habil, bila salah seorang tu meninggal dunia, yang mana dia nak ke bumi pun tak tahu. Tiba-tiba Allah turun wahyu dalam bentuk hantar seekor atau burung gagak 2 ekor jadi mati seekor, rengkah gitulah, mati seekor. Jadi nak ke bumi mayat pun tak erti. Sejarah hidup manusia mula-mula dulu. Akhir sekali Allah hantar pedoman melalui itu. Itu juga dianggap sebagai wahyu, cuma dalam bentuk itu. Bila manusia ni berkembang, dia erti dah kebumian dia faham dah. Sebab dalam kita tengok dalam kita ada kadang-kadang wahyu kepada nabi-nabi dulu sebelum mereka berkembang ilmu dia. Kadang-kadang wahyu turun dalam bentuk bagaimana nak bercucuk tanam. Allah kena ajar tu manusia. Tak ajar tu dia tak erti. Cuma kita lah ni, zaman kita lah ni tak perlu dalam hal tu, sebab ilmu sudah berkembang dan manusia pun sudah boleh kembang dah ilmu tu. Dia sudah boleh dia boleh kembangkan ilmu itu. Asah dia dulu manusia tak erti. Sebab tu Imam Bukhari dalam kitab dia buat mula-mula sekali kaifa badul wahyi, al-wahyu. Mula-mula sekali tajuk wahyu. Sebab manusia ni kalau tak ada wahyu, nak tanda orang mati pun tak erti. Nak ke bumi pun tak erti. Tak erti tu bila mati kena gali lubang, lepas tu kena kamu. Asah gitu secara ringkas. Hak tu pun tak erti manusia ni. Akhir sekali Allah turun wahyu dalam bentuk hantar 2 ekor gagak saya sebut tadi. Begitulah perkembangan manusia. Jadi hak tu dia boleh tidak sama, tapi dari segi usul akidah sama. Bahkan sebelum Nabi Adam lahir tu, kalau kita tengok dalam ayat Quran, sebab kejadian kita ni semua ni, saya daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir, sebelum kita wujud di muka dunia ni, kita sudah berada di satu alam permulaan. Dia panggil alam zuriat ataupun alam urwah. Allah sebut dalam Quran, waqala apa ni, alastu bi rabbikum tu kan, bukankah aku ni Tuhan kamu tu. Allah tanya kita sebelum kita ada dalam bentuk tubuh gini, kita ada dalam bentuk roh tu.
Alam zuriat dia panggil. Allah tanya, aku ni Tuhan kamu ke? Mana Allah buat perjanjian dengan kita, nak mengambil ikrar daripada makhluk zuriat ni. Mereka semua jawab, semua lah, tak kira lah. Mungkin masa tu tak ada bangsa, tak ada rupa, dan betul ruh. Yang digambarkan dalam hadis, dia bersinar-sinar mengelilingi arash tu, sangat cantik, sehingga Nabi ada tanya, apa tu yang berpusing-pusing? Dalam riwayat yang sahih lah, dalam riwayat apa tu, dia macam dia bergerak di udara mengelilingi arash ar-Rahman itu. Jadi malaikat tengok apa ni, Nabi Adam tengok, Nabi ada tanya malaikat, apa itu? Malam malaikat jawab, itulah keturunan engkau, zuriat engkau, cuma dalam bentuk tu, tidak dalam bentuk tubuh seperti kita. Tu dia panggil alam zuriat. Dalam kitab Syiah dia tafsir tu, dia kata itulah Nur Muhammad. Kalau dalam kitab Syiah dia kata Nur Muhammad. Bukan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad tu ialah satu, ada juga. Tapi dalam kitab dia kata tu Nur Muhammad juga. Dia sebut, cumanya konsep dia lain. Nur Muhammad, Nur itulah yang akan turun sampai kepada Nabi Muhammad dan diwarisi kepada imam mereka. Dia lain. Kalau kita kata tarikat ke apa ni, dia pergi ke lain. Begitu. Baik, yang ketujuh, ayat di atas membantah. Ayat yang ke-31 daripada surah At-Taubah ini membantah orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka bahawa Nabi Isa Al-Masih dan penjelasan bahawa beliau adalah seorang hamba. Jadi maknanya ayat 31 ni dari surah At-Taubah ni jelas dia bantah. Tak betul tu usul akidah golongan Nasrani yang mana mereka yakin Nabi Isa tu adalah Tuhan. Cuma Tuhan anak. Maryam itu Tuhan juga, cuma Tuhan ibu, Tuhan isteri, Tuhan ibu. Hak Allah ni tu Tuhan. Hak tu punca Tuhan. Hak ni tidak punca. Hak ni dia panggil pecahan dia. Pecahan dia. Sebab tu anak ni ke pecahan. Isteri ni pun Tuhan juga. Tapi hak Tuhan Allah tu, hak Tuhan paling besar. Tu. Jadi ayat ni sebenarnya menafik hak tu lah. Dia kata muka Nabi Isa tak ada ayah, okay? Tiba-tiba jadi mengandung. Tu. Baik, tak apalah. Yang ke-8, penyucian Allah daripada persamaan dengan makhluk. Sekutu tu maknanya menyamakan Allah dengan makhluk. Ini satu penafian. Baik, seterusnya kita pergi kepada dalil yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, andada, yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi dalam ayat ni kita tengok Allah sebut bahawa seseorang yang cinta, seseorang yang kasih kepada seseorang yang lain lah, kepada manusia, kepada makhluk ni, seperti mana mereka cinta kepada Allah, itu tidak dibenarkan. Tidak boleh begitu. Kalau orang beriman dia cinta kepada Allah, itu asyaddu hubba, lebih besar. Baik, apa sebenarnya maksud ini sebelum kita bincang di bawah tu? Poin yang paling besar adalah ayat ni bukan, ayat ni tidak bermaksud kita tidak boleh mencintai orang lain. Tak ada ulama kata begitu. Kalau tengok dalam tafsir, boleh cinta pada orang lain. Cuma kena cinta kepada Allah tu asyaddu, lebih besar. Apa maksud lebih besar tu? Maknanya kalau bertembung, sebab cinta-cinta ni mana kasih, hasil daripada kasih tu dia ada makna respect, ada makna patuh, ada makna ikut, ada makna sanggup tolak sesuatu, tolak segala-galanya kerana dia lah. Itu makna cinta. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita cinta kepada Allah tu lebih daripada segala-gala, bukan bermakna tak boleh cinta kepada yang lain. Maksud lebih tu makna kita sanggup tolak semua sesuatu yang bercanggah dengan Allah, bercanggah dengan kehendak Tuhan. Tu orang panggil cinta sungguh. Kita sayang kepada mak kita. Ni saya ambil sahabat lah mudah, sahabat Nabi Sa'ad misalnya, ataupun kita ambil Sayyidina Uthman sendiri. Sayyidina Uthman ni antara sahabat yang pernah yang ditambak, yang diikat bila dia masuk Islam, keluarga dia.
Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri pun pernah setengah-setengah sehingga mak dia sendiri tak mau bercakap dengan dia. Setengah-setengah sahabat lain sehingga dia letak di atas api, orang panggil salah, dia bukan bakar, dia salah. Siapa batuk sehingga jadi sakit semua. Tidak tinggal agama Nabi. Siapa setengah sahabat kata Sa'ad lah, dia kata mak, dia kata kita dengan mak ni sangat baik, kita jaga semua, kita ikut semua mak buat. Tapi dalam bab ni tak boleh. Mak suruh kita murtad daripada ajaran Muhammad. Walaupun mak tak makan, siapa mak dia 3 hari tak makan, rebah pensel mak dia. Dia kata Tuhan ni tak boleh, bab ni tak boleh. Tapi dia sayang ke mak dia. Dia buat baik sehingga dia bawa pergi makan ni, tapi mak dia terus makan. Kerana dia mogut lapar, duk guling-guling tepi jalan. Haji ni main guling, ada ramai dulu pada dah. No. Jadi hadirat dia tafsir. Kita pun tengok Allah, kita kata sahabat Nabi. Itu makna cinta tu. Mana kalau bertembung cinta dia kepada makhluk bercanggah dengan cinta dia kepada Allah, dia sanggup tinggal cinta tu. Walaupun cinta juga, bukan tak ada cinta, bukan tak sayang pada. Itu maksud dia ni. Kalau bahasa lebih mudah lagi, mana bila bertembung kehendak kita dengan kehendak Allah, kita sanggup tinggal kehendak kita. Tu maksud asyaddu hubban lillah. Bukan bermakna ayat ni tak boleh kita sayang kepada orang lain. Boleh, tapi janganlah kecintaan itu, saya itu melebihi saya kepada Allah, saya kepada agama, saya kepada kita kata tauhid. Itu maksud dia nya. Sebab itulah hadirat, kalau kita tengok kalau baca sebab kitab ni sebenarnya dulu saya guna untuk tag kuliah untuk pelajar-pelajar di Darul Kautsar ni. Masa 2 kali juga khatam ni. Jadi kita tengok kalau kita baca semua dia akan merujuk situ. Mana kata kunci dia, kita nak sayang kepada orang boleh, nak tolong orang boleh, nak apa-apa boleh, tapi jangan siapa perekat bercanggah dengan hukum Allah. Tu asas dia. Jadi sebab tu saya kata kena ada ilmu. Ala basirah, ingat kita bincang di peringkat awal, ala basiratin. Mula-mula. Kalau dulu ada tu pocik kita tanya tu, dia kata muka surat 10. Muka surat 10. Tengok daripada awal tu. Tengok daripada awal tu lah. Ada dia perbincangan itu. Kita apalah tu. Maknanya ilmu tu. Mana seseorang kalau bila dia tidak ada ilmu, macam mana dia nak membezakan sesuatu? Sebab tu dalam Quran sebut la kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Tak akan sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Sebab orang yang ada ilmu ni penilaian dia lain. Bila dia buat keputusan tu lain, sebab dia guna ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, dia dalam keadaan meraba-raba, disebut dalam Quran. Dalam keadaan meraba-raba. Itu orang tak ada ilmu. Tapi orang ada ilmu, mana ilmu agama, dia tidak meraba-raba, dia jelas. Sebab tu orang mari, kalau mari sesuatu yang kira-kira samar ataupun yang jelas tak betul, dia akan kata tak betul, dia akan tolak. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu jelas. Baik. Cuba kita tengok syarah dia di sini lah. Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita nak bincang surah Al-Baqarah ni, ayat 105 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keadaan kaum musyrikin terhadapnya di dunia dan di akhirat, iaitu ketika mereka mengadakan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah dengan menyamakan mereka dalam hal kecintaan. Lalu Allah SWT menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman. Mana orang musyrikin ni, dia sayang kepada berhala dia tu, sebagai sembahan dia tu, seperti dia sayang kepada Allah. Dia pergi lepas nazar, dia pergi bernazar kerana tu, sedangkan perkara tu hanya untuk Allah. Tak ada seorang Nabi pun ajar begitu. Patut apa lagi? Kalau dia sembelih binatang pun kerana tu, apa dia lagi? Doa pun kerana berhala. Semua Tuhan dia. Sedangkan hak tu untuk Tuhan je boleh tu. Untuk Tuhan je. Cuba kita tengok sahabat Nabi. Ni dalam Bukhari ada ke? Ada seorang perempuan tu ke hak kena apa? Kita bincang dah sebelum ni. Seorang perempuan hak kena penyakit apa ni? Kata orang panggil sawan. Penyakit gila babi. Perempuan. Penyakit sawan. Dia bila kena tu dia jadi buih mulut, jadi gelpar kita kata tak. Lepas tu jadi terdedah aurat dia.
Lama dah gitu. Bukan kata baru-baru kena. Cuma dia cuba dah ikhtiar gini-gini, cuba rawat lah. Cari doktor sesuai dengan pada zaman tu. Habis dah ikhtiar dia. Baru dia pergi jumpa Nabi SAW. Minta Nabi doa. Doa kepada Allah. Minta. Hal tu tak salah sebab Nabi masih hidup. Tapi bukan dia kata bila puk kena sakit pun pergi jumpa ni. Sebab tu Nabi dia tidak rugi masa dalam lebat ni. Oh kalau sahabat faham, sepuluh-puluh kita faham ni. Sikit-sikit buat air tawar. Pergi jumpa Nabi, anak sakit kepala ni nak periksa ni. Pergi jumpa Nabi, bawa air tawar selori. Dah masuk kapung. No. Pada habis masa gitu ya Nabi. Kalau kita tengok sahabat Nabi bila sakit ke apa, ada dia pergi jumpa Nabi suruh doa. Adalah beberapa kes. Pada sahabat Nabi hak buta selama mana? Hak buta selama mana? Hak sakit lumpuh selama mana? Kesal peperangan. Tak ada, kita tak jumpa dalam hadis. Kalau jumpa sekali dua tu, hak tu berlaku dalam keadaan maknanya sahabat tu minta secara spontan gitu je. Maknanya sahabat dia faham molek kedudukan Nabi ni mari ni bukan kerja nak menyembuhkan penyakit orang lumpuh. Hak tu kena minta dengan Tuhan lah. Padahal kita tengok dalam sejarah sekali-sekala ada berlaku sahabat Nabi tercabut putih mata, lekat dia orak mata, duduk kolej di pipi. Nabi buat dia sembuh. Sayyidina Ali pun beberapa orang. Tapi orang lain ramai. Ibnu Umar buta mata. Abdullah Ibnu Maktum buta mata. Abu Sufyan buta, selepas tu tak apalah. Ramai sahabat buta zaman Nabi. Apa Nabi tidak buat gitu biar sembuh? Lepas tu sahabat hanya jadi lumpuh, dikesal daripada peperangan, putus banyak orang ni. Zaman Nabi ramai mana? Lepas tu anak Nabi sendiri mati semua. Kecuali Fatimah. 6 bulan selepas Nabi. Mati semua. Tak ada warga pun. Sebab tu ulama kita, perkara yang berlaku pada Nabi pun jelas dah menunjukkan. Cuba kalau saya sebut mudah kan. Nabi paling sayang Aisyah. Tapi tak boleh anak dengan Aisyah. Kata Nabi tak boleh anak. Dia tak baca doa kau. Padahal Aisyah kira-kira dia paling sayang. Kenapa? Kerana dia paling berilmu. Aisyah ni. Tapi tak boleh anak. Takkanlah kita kata Nabi tak doa. Sedangkan doa untuk boleh anak tu, anak soleh dia ajar kita. Tiba-tiba dia tak boleh. Mana gitu? Nak ayatnya Nabi tak ada kuasa. Apa kita juga sebenarnya? Dia doa apa kalau Tuhan terima? Boleh. Tuhan tak terima? Tak boleh. Sebab kita. Apa yang berlaku pada Nabi itu jelas. Sebagai banyak isyarat-isyarat menunjukkan kita ni kena bergantung pada Allah. Hak kita suruh Nabi berdoa tu, hak tu sebagai bantuan saja. Dah hak tu ada hadis. So, tak apalah hak tu. Kalau hak tu pun pada dah kita nak tengok Sebab tu Nabi dalam hadis yang Nabi sebut pada Fatimah, pada keluarga dia, kalau mu nak selamat, mu kena ikut aku sebagai Nabi. Mu jangan bergantung pada aku sebagai aku ni ayah. Tak apa, kita akan selamat. Apa kita ni muka anak Nabi akan selamat? Tak, Nabi kata tak selamat kecuali mu ikut ajar aku sebagaimana aku ajar. Kerana hak aku ajar tu bukan hak aku sebenarnya, hak Allah SWT. Makna Nabi tak boleh jamin Fatimah tu selamat kecuali dia ikut ajaran aku. Nabi tidak boleh menjamin Fatimah selamat daripada neraka kecuali Fatimah sendiri kena berusaha ikut ajaran dia. Cuba fikirlah. Cuba fikir. Saya ambil lagi itu Allah sebut tentang perangai pokok Yahudi, pokok Nasrani. Lalu Allah SWT sebut pula tentang keadaan orang beriman dan mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, bahawa orang beriman itu dalam ayat ni lah. Ada Allah kata orang yang menjadikan selain Allah ni sebagai sama tandingnya, walaupun sebesar zarah pun sama, tetap syirik. Tapi kalau orang beriman, tak, dia lebih sayang kepada Allah. Dia sanggup tinggal ibu bapa dia, dia sanggup tinggal harta dia. Abdul Rahman bin Auf sanggup tinggal harta jutawan. Abdul Rahman bin Auf ni masih dia duduk Mekah, dia ni jutawan. Kalau kita nak guna bahasa lain ni, dia menjadi tulang belakang ekonomi masyarakat Mekah tu. Dia boleh tinggal bodoh-bodoh. Ni bahasa Kelantan ni. Dia boleh tinggal bodoh-bodoh gitu di Mekah. Tinggal bodoh-bodoh ni bukan makna bodoh. Tinggal gitu ya. Bapa jadi gitu tu? Pada cari harta ni payah. Boleh pakai kaki. Rebah dari selup cari harta. Tiba-tiba Tuhan buka, boleh sebanyak tu. Siapa orang panggil paling kaya Mekah, dia boleh tinggal gitu ya, pergi ke Madinah, bawa pakaian pada tubuh. Apa jadi gitu? Cuba fikir. Kita tak siapa pun tahap tu. Kita ni kalau hilang harta, takut nak tak nak tidur. Padahal hilang 50 riyal tu.
Nah, tak nak tidur dah. Hak banyak lagi kat dengan bilion dalam main dalam 50 riyal. Takut dah, tak nak tidur dah. Salah derma lebih sikit. Ngepek dah. Bapa le pernah mata tokar hak biru dengan hak. Nah, dia tak apalah saya nak sebutnya bahawa kenapa jadi gitu sahabat tu. Apa? Dia faham hak ni lah dia maksudnya kerana cinta lah tu. Sebab tu ulama kata dia isu cinta ni dalam agama ni isu yang besar. Kerana dia cinta pada sahabat hak tu. Sanggup segala. Itulah hak maksudnya. Cuba tengok. Biarlah saya nak sebut ni sahih ni riwayat ni. Saya nak bakar suruh anak dia cerah. Saya nak bakar. Nama dia? Anak dia Abdul Rahman gitulah. Abdullah. Anak dia ni bila dia berkahwin, lepas nikah tu jadi tak berapa kuat ibadat. Tak tahu berkata duduk beli kaki bini ke mana tak tahulah ni. Abu Bakar suruh cerah. Tak ada faedah, tak ada keberkatan. Maknanya perkahwinan kamu ni tidak boleh merubah kamu daripada keadaan yang baik menjadi lebih baik, bahkan jadi kau teruk. Cerah. Saya nak bakar. Cerah sungguh. Bila cerah, anak dia minta. Hak jatah ni bukan hati tu. Hak lan ni hak jatah tak pakai mana daya dia nya. Tapi zaman Nabi dak. Jadi anak dia minta nak klik baik, nak rujuk. Saya nak kata tali. Saya nak bakar pergi bincang dengan Nabi. Nak buat macam mana ni anak dia ni? Nak klik, nak rujuk. Jadi Nabi tidak menyalahkan Sayyidina Bakar atas tindakan dia suruh anak dia cerai isteri. Cerai isteri maknanya isteri dia tu berhak dapat suami lebih baik daripada-mu. Biar isteri dia cari orang lain yang lebih baik. Wak nyanya pada isteri ni. Mai subuh dak ni. Ya. Tapi anak saya Bakar tidak mai subuh. Bukan kata tinggal mai subuh. Nak idea tu bagus, cuma jadi kurang ibadat. Disebut dalam huraian tu dikata jihad pun jadi kurang. Nabi kata gini lah, buat perjanjian dengan dia. Kalau dia nak rujuk semula dengan isteri dia kena berjanji, dia kena tingkatkan ibadat, tingkatkan kualiti jihad. Bila dia janji, baru boleh nikah semula. Persoalan kita ni, kenapa saya nak bakar suruh cerah tu? Kalau kita tengok situ, desakan Abu Bakar tu bukan kerana dia tak kenal pada menantu perempuan dia tu, tapi dia tengok anak dia ni teruk. Seolah-olah anak dia telah menganiaya perempuan tu. Perempuan tu berhak dapat suami yang baik. Mana dia mikir cara dia suruh cerah tu kerana agama. Itu antara contoh. Jadi itu sebenarnya maksud sebab tu yang dikata kau yang mukmin dia sayang kepada lebih. Kan ada sahabat Nabi siapa bunuh ayah dia sendiri. Saya nak bakar pernah nak bunuh anak dia dalam peperangan. Nak bunuh anak dia Abdul Rahman sebelum anak dia masuk Islam. Sebab anak dia pernah perang duduk di pihak orang kafir. Jadi dia nak bunuh anak dia dalam peperangan ni sebab kafir harbi ni. Anak dia lari, jumpa dia pergi tengok ayah dia metul lalu dia lari. Dia kata 3 kali kot tembung ayah dia. Lepas tu dia masuk Islam. Dia kata mujur lah. Kau tidak kena parut. Mujur lah dia kata. Kau tidak bahaya parut. Memang saya akan kata kalau jumpa dia memang dia akan bunuh. Sebab apa? Kafir harbi. Dia ada sahabat bunuh ayah dia dalam peperangan ni. Bukan kita tak boleh bilik. Dalam peperangan boleh baca ayat kan? Dipuji. Maknanya cinta pada agama sahabat hak tu. Hak ni yang dimaksudkan. Jadi saya sebut gitu supaya kita faham maksudnya apa. Yang dikatakan lebih cinta, bukan makna kita tak boleh cinta kepada selain Allah. Boleh, tetapi janganlah sampai perekat cinta kepada yang lain tu sehingga kita mengabaikan hak Allah, mengabaikan hak agama. Itu maksud dia. Okey, saya pun habis sikit lah ni. Cuba tengok lagi yang mana ada kitab. Cuba itu. Baik. Jadi Allah sebut di bahagian bawah ayat ini, ayat 165 surah Baqarah ni, berkenaan dengan orang-orang yang beriman, mereka mentauhidkan Allah, bahawasanya mereka itu cinta kepada Allah melebihi kecintaan kepada makhluk dia. Sebab kecintaan orang beriman ini sangat murni, dan kecintaan orang musyrik ini bercampur baur di antara tauhid dengan syirik. Sebab mereka tauhid juga, tapi hakikatnya tidak jadilah tauhid mereka. Sebab apa? Tidak tahqiq, tidak benar-benar tauhid. Lantas Allah mengancam kaum musyrikin itu bahawa andai mereka mengetahui segala sesuatu yang mereka lihat
dan rasakan pada hari kiamat, berupa perkara mengerikan dan azab yang dahsyat kerana syirik mereka itu. Juga kalau mereka tahu akan keesaan Allah dalam keampunan dan kemenangan di atas para sekutu mereka, pasti mereka berhenti dari kesesatan itu. Tetapi hal itu tidak terfikir dan tidak diimani oleh mereka. Kalaulah orang-orang kafir ni tahu kesal daripada dia sembah selain daripada Allah, kalau orang kafir ni tahu kesal dia di muka dunia ni, tak nampak kesal dia, kalau dia tahu di hari akhirat apa implikasi yang dia akan dapat, yang dia akan hadapi, dia tak akan buat lagi. Dia kalau dia yakin, kalau dia tahu, dia sedar tentang kemampuan Allah membalas hamba-hamba dia yang syirik di hari akhirat, dia tak akan jadi gitu. Tapi dia tak tahu. Itulah tugas pendakwah tu, dia sebut kau gitu. Gitulah hadirin. Cuma berkenaan dengan kesimpulan ayat ni ataupun faedah daripada ayat ni, kita akan bincang semula lah, bincang pada sesi akan datang insya-Allah. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Okey, ada apa-apa persoalan ni, kalau nak tanya boleh. Okey. Kalau tidak ada apa-apa soalan, rasanya kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.